Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang bentuk dan pelaksanaan adat Temenggung. Oke, adat Temenggung ini jadi amalkan di semua negeri di tanah Melayu kecuali negeri Sembilan. Terus adat Temenggung ini dia nih dikenali dalam banyak nama seperti Undang-Undang Perak, Undang-Undang 99 Perak, seperti Undang-Undang Kedah. Oke, lepas itu Undang-Undang adat Temenggung ini dia ada terbagi kepada dua. Undang-undang pertama yaitu Undang-Undang tentang Perlembagaan Jenayah dan Awam, dan yang kedua yaitu tentang pelayaran yang dikenali sebagai Undang-Undang Laut. Oke. Pembentuk dan pelaksanaan Undang Adat Temenggung ini terbagi kepada tiga aspek: aspek politik, ekonomi, dan sosial. Aspek politik terbagi kepada dua, yaitu pemerintahan dan Undang-Undang Jenayah. Kalau pemerintahan pula, sistem pemerintahan dalam adat Temenggung ini semuanya terletak di tangan sultan. Itu sultan ini dia terdapat banyak gelaran mengikut negeri seperti raja dan sultan. Itu susunan pemerintahan ini bercorak autokratik, yaitu sultan ini dia berkuasa hampir mutlak dan dia berhak memilih pembesarlah di peringkat daerah dan pusat jajahan. Oke, lepas tu terdapat juga kewujudan unsur daulat dan derhaka, yaitu kerana melibatkan kuasa raja dikaitkan dengan kesaktian, dan jika diingkar perintahnya dia dihukum mati. Okey. Lepas itu terdapat juga beberapa pantang larang yang perlu dipatuhi oleh rakyat, seperti jorang dilarang untuk memakai warna kuning kerana warna kuning ialah warna diraja. Okey. Lepas tu raja dilantik melalui pertabalan, iaitu selalunya putera paling sulung, anak isteri ataupun permaisuri diraja yang berketurunan raja yang naik tahta. Okey, lepas tu gelaran untuk pengganti raja berbeza mengikut negeri, seperti Raja Muda dan Tengku Mahkota. Di Perak pula sistem pewarisan tahta ni berdasarkan pusingan, melibatkan 3 keluarga yang berbeza. Contoh, apabila yang terbagi kepada Raja Muda, Raja Bendahara dan Raja Hilir. Kalau Raja Muda tu dia jadi sultan, Raja Bendahara jadi Raja Muda, lepas tu Raja di Hilir jadi Raja Bendahara. Gitulah dia berputar. Lepas tu pembesar pula membantu sultan dalam mentadbir negara. Pembesar pula terdiri daripada orang besar berempat dan orang besar berlapan. Orang besar 16 dan orang besar 32. Hierarki kuasa ini digunakan di kebanyakan negeri seperti Melaka, Pahang dan Perak. Okay. Dalam Undang-Undang Jenayah pula, pelaksanaan undang-undang ini sangat tegas. Hal ini adalah untuk sebagai amaran, iktibar, dan juga sebagai balasan kepada orang yang bersalah. Hukuman bunuh ialah hukuman yang paling berat yang boleh didapatkan melalui pembunuhan, fitnah, dan ingkar dan mencuri dan ingkar perintah raja. Namun hukuman bunuh ini dia berbeza mengikut ketetapan orang masyarakat setempat. Seperti hukum kanun Melaka, hukuman bagi mencuri ini dilonggarkan, dia tidak dibunuh, namun dia dipotong tangan kalau dia mencuri harta yang sedikit. Dan akhir sekali, bukti dan keterangan mestilah didapatkan dan secara kukuh sebelum melaksanakan hukuman ini. Kita berpindah kepada aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, kaum lelaki banyak mewarisi harta daripada wanita. Namun hal ini hanya kerana pengaruh hukum faraid dalam Islam. Itu jurai keturunan bapa diutamakan, dan jika berlaku pembahagian harta antara suami isteri itu dia mengikut hukum syarak. Harta yang diperoleh semasa perkahwinan, iaitu harta sepencarian, dia dibagi sama rata. Tapi jika isteri tidak bekerja, isteri cuma dapat 1/3. Selain itu, bagi harta yang asal kepunyaan suami isteri, pembahagiannya ikut adat, iaitu dikembalikan kepada suami dan isteri berkenaan.
akhir sekali ialah dalam aspek sosial. Di dalam kekeluargaan, susunan kekeluargaan itu ikut sebelah bapa, susunan kekeluargaan sebelah bapa dan ibu sama-sama penting. Lepas itu perkawinan dibenarkan kepada sesiapa sahaja asalkan tidak melanggar hukum syarak, seperti saudara seibu, seperti saudara susuan, seperti tidak menghimpunkan adik-beradik. Okey. Lepas tu, jarang pun tidak ada sistem kekeluargaan atau kesukuan, dan tidak disyaratkan eksogami, iaitu hanya berkahwin dengan suku lain, sebab orang anggap suku sendiri tu macam keluarga. Lepas tu akhir sekali lelaki dan perempuan mendapat keutamaan yang sama, cuma lelaki menjadi ketua keluarga dan nasab keturunan. Nasab keturunan yang dikira daripada sebelah bapa. Lelaki hanya dilebihkan kerana mematuhi hukum syarak. Itu sahaja. Terima kasih.